bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang dalam hati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini kita nyambung kembali kuliah tafsir menerusi surah Hud ayat yang ke-99 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fiha wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu satu peringatan, iaitu Al-Quran di sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sungguhnya dia akan memikul beban yang berat berupa dosa pada hari kiamat. Mereka kekal dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Ikhwati fillah, di sini Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah menceritakan kepadamu tentang kisah Musa, perjuangannya menghadapi Firaun serta kemenangan mereka akhirnya bila Firaun ditenggelamkan dalam laut. Jadi ini semua kami berikan kepadamu di sisi kami sebagai peringatan yang kamu mengetahuinya daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang tidak dapat terdapat padanya sebarang cacat cela. Walau kana min ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ini dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mana-mana manusia yang lain, boleh tambah, ditokok, boleh dibuang mana yang tidak diperlukan, rasakan tidak perlu, maka Al-Quran akan menjadi seperti kitab-kitab yang lain, Bible sebagai contohnya. Tidak ada satu bahasa pun yang dibaca oleh manusia pada hari ini Bible itu berasal daripada bahasa yang asal. Bahasa yang asal sudah tidak diketahui lagi, tidak ada orang bertutur dengannya lagi. Berbeza daripada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran dihafaz dengan bahasa Arab yang asal. Ini bezanya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Satu perkara yang menarik, dia tanyakan kepada Yusuf Estes, seorang Kristian yang masuk Islam, bekas padri yang terkemuka di sebuah universiti di United States, Amerika. Beliau telah pun mempertikaikan bagaimana dalam Quran tidak ada satu pun perkataan berkaitan dengan pedang, sword. Tapi kalau lihat dalam Bible ada banyak, beberapa kali, lebih daripada 30 kali. Bila tanya kepada father, kepada pop, kepada padri, mengapa dalam Bible ada banyak perkataan mengarah kepada perangan, penganiayaan, penyembelihan manusia dan sebagainya? Jawapannya kerana dahulu ketika pengalihan bahasa dari bahasa yang asal, tuan-tuan boleh lihat perkara dalam YouTube, bagaimana Yusuf Estes mempertikaikan Bible berbanding dengan kebenaran yang ada dalam Quran Al-Karim. Akhirnya malangnya Fadli tidak boleh menjawab, mengatakan bahawa bahasa asalnya dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani lama. Ketika nak dipindahkan oleh padri-padri di kawasan Itali, mereka makan spaghetti. Maka pada waktu malam, pencahayaan yang tidak cukup menyebabkan spaghetti jatuh di atas kertas. Berbaliklah dia, maka asal dari perkataan word bertukar jadi sword. Word yang ditambah di awalnya S jadi sword. Jadi pada malam yang gelap, padri pun tidak menyalin daripada word bertukar jadi sword. Tak masuk akal benda ni, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Agama Kristian, golongan yang melakukan misionari, mengatakan Islam agama kejam, menganiaya, tersebar dengan sebab perangan. Tuan-tuan melihat perkara ini dalam kitab yang bertajuk Keindahan Islam, jawapan kepada fitnah yang dikemukakan oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam. Ternyata kebenaran Quran ini
sentiasa terbukti di masa ke semasa. Tiada yang lebih sempurna darinya. Tidak ada yang lebih mencakupi komprehensif kandungannya berbanding dengan Al-Quran Karim. Tidak ada satu yang lebih jelas berbanding dengan Al-Quran Karim itu jika nak dibandingkan. Dan sebab bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau ni kelihatan sebagai seorang yang terpelajar di kalangan sahabat Nabi SAW. Nabi merhatikannya bersatu yang memegang kitab Bible, Taurat. Nabi bertanya kepadanya, "Hai Umar, apa dalam genggaman itu?" Jawapannya, "Kitab Taurat, wahai Nabi SAW." Jawapan Nabi, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Kalaulah Nabi Musa masih lagi hidup pada masa ini, tentulah dia akan melemparkan Taurat itu dan berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu Allah telah berfirman, "Man a'rada anhu," siapa yang paling dari Quran. Maksudnya siapa yang mendustakannya, berpaling daripada kepatuhan, menolak hukum hakam dalamnya, menganggap ada satu benda yang lain yang baik daripadanya, seperti disebut oleh Abdul Aziz Az-Zarqani dalam kitabnya Al-Burhan. Penjelasan terhadap isu-isu Quran ini, penolakan kepada Quran ini berlaku dengan sebab tidak meyakini sebagai contoh apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Kalau kita perhatikan tuan-tuan yang berhati dan dikasih Allah sekalian, kisah yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dan kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, begitu banyak bukti kehebatan Al-Quran daripada Al-Quran sendiri dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai contohnya surah Zukhruf ayat ketiga keempat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim." Kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu dapat berfikir dengannya. Lagi tuan-tuan, dalam surah Fussilat, "Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Sungguhnya orang yang kufur terhadap Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim ini bila sampai kepada mereka, sedangkan ini merupakan kitab aziz, kitab yang mulia, tidak ada kebatilan padanya. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, lagi lebih jelas bila Allah sebutkan pada hujung surah Asy-Syura, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Begitulah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh daripada perintah kami. Engkau tidak tahu apa yang ada dalam Quran dan tidak mengetahui iman, sehinggalah kami jadikannya sebagai nur yang kami beri hidayah dengannya siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Sungguhnya engkau Muhammad menyeru mereka, memberi kepada mereka, menunjukkan jalan untuk mereka ke jalan lurus. Kita lihat ini adalah sifat Al-Quran Karim seperti disebut Allah SWT dalam banyak firman-Nya. Lagi yang surah Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Kalaulah berhimpunnya golongan manusia dan juga jin untuk mencari sesuatu yang dapat menandingi Quran ini, maka mereka tidak akan dapat mampu untuk menandinginya walaupun sebahagian kepada yang lain saling bantu-membantu. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, berkata bahawa Nabi SAW beritahu aku, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini ramai manusia dan menjatuhkan dengan Quran itu juga golongan yang tidak mengindahkannya. Ini antara kelebihan Quran, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Lagi kita pernah bincangkan hadis daripada Abu Umamah bahawa Nabi SAW sabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada yang membacanya. Bacalah sekurang-kurangnya 10 ayat seharian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana itu kata Imam Nawawi, antara adab kamu supaya kamu tidak termasuk di dalam golongan al-mu'ridina 'anil Quran, kamu tidak termasuk tergolong golongan yang berpaling daripada Quran seperti amaran Allah dalam ayat yang sudah kita bincangkan ini, cuba lakukan perkara-perkara ini, tuan-tuan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tama'un. Bacalah Quran dengan tadabbur. Tadabbur yang maksudkan, tuan-tuan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bila kamu baca, hariku bihil qulub. Hariku bihil qulub maknanya bacalah dengan penghayatan. Cuba fahami maknanya,
Cuba fikirkan kaitan Quran ini dengan kita, kerana Quran turunnya untuk kita, bukan untuk orang sebelum kita semata-mata. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran ini turun, kisah yang dikemukakan itu walaupun berkenaan dengan orang sebelum dalam asbabun nuzul yang kita pelajari, tapi ia juga sebenarnya berkaitan dengan kita sendiri, tuan-tuan. Yang kedua, hak Quran yang perlu kita penuhi agar kita tidak tergolong di kalangan mereka yang meninggalkan Quran, iaitu muraja'atul hifzi, mengulang kaji hafazan yang pernah dilakukan. Dulu kita menghafal juz amma, masya-Allah, demi kat segala dengar. Lepas tu bila menjadi imam dalam keluarga, hanya tinggal surah Qul Huwallah dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Habis, yang lain semua lupa. Ingat tuan-tuan, kerana Nabi yang salam pernah bersabda di sahih, ta'ahadu hadzal Quran huwa alladhi nafsu Muhammad biyadi lahu ashadu tafallutan min al-ibil fi iqliha. Bahawa bacalah Quran kerana demi jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah maksudnya, ia lebih mudah lepas berbanding dengan unta. Kalau terlepas susah nak dapat oleh saudara, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Umpama kereta ini tinggal tidak dikunci dengan betul, kuncinya tertinggal di dalam, dibiarkan begitu saja, akan diambil orang. Maka begitu juga mudahnya, lebih mudah Quran hilang daripada jiwa seseorang bila tidak ada usaha untuk mengingatinya semula. Yang ketiga, tuan-tuan yang dalam hati dan dikasihi Allah sekalian, dalam hak Quran yang perlu kita penuhi agar kita tidak termasuk di kalangan al-i'rad anil Quran, mu'ridin anil Quran, yang tidak peduli dengan Quran, meninggalkan Quran ini, tuan-tuan, hendaklah membacanya yang khusyuk. Kerana itu seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah pun bersabda kepadanya, wahai Abdullah, bacakan untukku. Allah bertanya, ya Rasulullah, Aqra alaika wa alaika unzil, adakah patut aku baca wahai Nabi, sedangkan Quran ini turunkan untuk Nabi SAW untuk saya? Nabi jawab, ya, baca, aku nak dengar kau baca daripada dirimu sendiri, aku nak menghayati. Tengok penghayatan Nabi, tuan-tuan, khusyuknya Nabi mendengar bila bacakan surat Nisa ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana bila kami membawa setiap umat itu, kami datangkan ada saksinya, dan akhirnya kami akan menjadikan kau saksi kepada semua umat yang terdahulu. Nabi Muhammad berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hasukal an, cukuplah sekarang, berhenti wahai Abdullah, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua air matanya mengalir air mata, tuan-tuan, kedua matanya mengalir air mata. Sedihnya Nabi dalam penghayatan terhadap itu, kerana ayat yang dibacakan daripada surat Nisa ayat 41 ini meletakkan kelebihan, ketinggian darjatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk menjadi saksi kepada umat yang terdahulu, walhal mereka tidak pernah hidup pada zaman yang sama. Ini bagi menunjukkan penghayatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadabburnya Nabi, khusyuknya Nabi terhadap ayat yang sedang dibacakan itu. Lagi kata Imam Nawawi, tuan-tuan, agar kita tidak termasuk di kalangan yang meninggalkan Quran, mu'ridin al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, janganlah tinggalkan Quran ini tidak dibaca berlalu berminggu-minggu. Masa untuk Facebook ada, masa untuk melihat movie terkini ada, masa untuk membuka YouTube, masya-Allah ada, tapi masa untuk baca Al-Quran Karim, Allahu Akbar, sebulan sekali nak baca pun payah. Ini ya, tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sungguhnya umatku menjadikan Quran ini satu benda yang ditinggalkan, mahjura. Ini maksudkan dengan meninggalkan di sini, tuan-tuan, meninggalkan membacanya, meninggalkan penghayatannya, meninggalkan beramal dengannya, meninggalkan melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di sebaliknya. Baca saja Quran, tapi tidak mahu juga pakai tudung sebagai contoh. Baca saja Quran, tapi masih lagi terlibat dengan riba. Baca saja Al-Quran Karim, tapi masih lagi mengumpat. Maka tuan-tuan yang hati dan dikasihi Allah sekalian, maksud ayat yang sedang kita fokuskan ini, tuan-tuan, wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling daripada Quran ini, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari akhirat. Macam mana tak memikul beban yang berat? Kerana pernyataan Quran, hukum hakam dalam Quran tidak diamalkan, dia tidak ambil tahu. Golongan yang paling ini, tuan-tuan, lebih jelas dari kata Ibn Qayyim ada dua bentuk. Nombor satu, bentuknya adalah yang sengaja meninggalkan tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana
dia bimbang. Kalau dia menghayati lebih lanjut hukum-hukum Islam ni akan memberatkannya, maka tak payahlah, saya tak boleh berlanjut, asal tahu sikit-sikit semayang puasa cukuplah. Ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ni satu bentuk i'rad, al-i'rad anillah. Ada yang kedua pula, tidak mengambil tahu langsung. Tidak mengambil tahu langsung. Kita bimbang tuan-tuan yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, sampai satu ketika semua manusia tidak lagi gemar, suka untuk tinggal dalam negara umat Islam. Mereka berhijrah tinggal di negara-negara barat. Di sana boleh mengamalkan apa saja kehidupan tanpa ada kawalan. Di sana tidak ada hal haram, di sana tidak ada larangan, di sana tak ada penangkapan, di sana tak ada peringatan amar nahi munkar. Ikutlah kamu kehidupan seperti binatang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kata Ibn Qayyim, ini adalah bentuk kedua seseorang yang al-mu'ridin ataupun al-i'rad anillah. Ada lagi bentuk yang lain, kita akan tinjau dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.